Swastiastu. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat bertemu lagi rakan-rakan sekalian dalam FB Live hari ini. Dan saya ingin ucap terima kasih kepada rakan-rakan tuan-tuan dan puan saudara-saudari sekalian kerana melapangkan masa untuk bersama dengan saya pada malam ini. Dan kita ingin berkongsi beberapa pandangan dan pendapat serta perspektif mengenai perkembangan terbaru, yakni penolakan nasihat untuk mengadakan darurat yang disembahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kepada Buah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Dan mungkin saya bacakan apa yang disebut dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Dan ini antara lain yang dimaktubkan dalam kenyataan tersebut adalah dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong As-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah berkenan memperhalusi permohonan yang telah dipersembahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di majlis menghadap di Istana Abdul Aziz Kuantan, Pahang, Jumaat lalu. Permohonan tersebut ialah pelaksanaan Darurat Perkara 150 Pasal 1 dan pemasyhuran Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2020 di bawah Perkara 150 Pasal 2B Perlembagaan Persekutuan bagi memerangi ancaman wabak COVID-19 di negara ini. Setelah memperhalusi permohonan dan berbincang dengan Raja-Raja Melayu dan melihat situasi yang dihadapi oleh negara, Sultan Abdullah merasakan kerajaan sekarang telah berjaya menangani wabak ini dengan baik dan berkesan. Seri Paduka Baginda amat mempercayai keupayaan kerajaan di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan penguatkuasaan bagi membendung gejala wabak COVID-19 ini dari terus merebak. Sultan Abdullah berpendapat tiada keperluan buat masa ini untuk Seri Paduka Baginda mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian negara Malaysia. Kendati pun begitu, Seri Paduka Baginda ingin mengingatkan ahli-ahli politik untuk memberhentikan segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Sultan Abdullah turut berpendapat bahawa tiada perlunya ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu gugat kestabilan kerajaan sedia ada. Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa belanjawan negara 2021 yang akan dibentangkan di sidang parlimen adalah amat penting kepada rakyat di dalam menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Justru peruntukan kewangan amat diperlukan oleh petugas Barisan Harapan bagi melancarkan tugas dan tanggungjawab mereka. Sesungguhnya Sultan Abdullah amat prihatin terhadap kegelisahan seluruh rakyat ekoran daripada kenaikan mendadak beberapa kluster baru dan kes positif harian COVID-19 di negara ini. Sultan Abdullah menzahirkan keyakinan bahawa dengan semangat perpaduan dan juang yang tinggi seperti yang telah pernah dipamerkan bersama, kita mampu sekali lagi berganding bahu memerangi gelombang ketiga penularan wabak ini. Sehubungan dengan itu, Seri Paduka Baginda menyeru seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan khususnya pemahaman politik mengenepikan segala perbezaan dan perbalahan untuk bersatu padu dan bersatu hati memainkan peranan masing-masing dalam membantu kerajaan dan pihak-pihak berkuasa membendung wabak COVID-19 demi keselamatan dan kesejahteraan negara yang kita cintai bersama ini. Sultan Abdullah turut mengambil kesempatan ini mengajak seluruh rakyat untuk bersama Seri Paduka Baginda berdoa semoga wabak COVID-19 ini dapat dibantras dengan berkesan dan diakhiri dengan segera. Demikian beberapa highlight daripada kenyataan rasmi Istana Negara yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin.
Jadi rakan-rakan meminta saya untuk menzahirkan penghargaan dan ucapan junjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong, dan ucapan yang sama kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang bermesyuarat dengan Kebawah Duli Tuanku Yang Tuan Agong petang tadi. Mereka rakan-rakan ini mengatakan bahawa kita amat berasa sukacita dengan keputusan yang diambil oleh Yang Tuan Agong atas nasihat Raja-Raja Melayu yang lain. Ingin saya membuat sedikit nota. Ini kali pertama barangkali, bukan barangkali, memang kali pertama nasihat untuk mengisytiharkan darurat ditolak oleh Yang Tuan Agong. Seperti yang telah pun kita sebutkan sebelum ini, kita telah mengalami beberapa darurat sebelum ini dan kesemuanya tidak ditolak oleh Yang Tuan Agong, meskipun sebahagian daripada perisytiharan itu ada yang dipersoalkan sebagainya. Tetapi kita juga telah mengambil maklum bahawa pada tahun 1969 yang di-Tuan Agong ketika itu menyoal mengapa perlu diisytiharkan darurat di seluruh negara, sedangkan yang bermasalah ketika itu selepas pilihan raya umum 1969 diisytiharkan seluruh negara, sedangkan yang bermasalah hanya di Kuala Lumpur sahaja. Ya. Jadi apa yang berlaku hari ini oleh Yang Tuan Agong ialah satu yang amat bersejarah dan semestinya kita menzahirkan rasa sukacita dengan menjunjung kasih yang setinggi-tingginya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Ini membuktikan bahawa institusi Yang Tuan Agong khususnya dan institusi raja-raja amnya adalah merupakan suatu elemen ataupun mekanisme semak dan imbang yang berkesan, dan sebenarnya ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota ada juga buat kenyataan petang tadi ke arah yang sama, dan kita berasa sukacita dengan apa yang berlaku. Dan rata-rata kalau kita perhatikan memang rakyat tidak setuju dengan cadangan untuk mengadakan darurat ini, dan apa yang dikaji selidik oleh IDE, Institut Darul Ihsan sebagai contoh, mendapati bahawa lebih 70%, 77% saya, rakyat menolak ataupun tidak setuju dengan darurat, dan ini satu petanda yang cukup baik, dan mungkin ini satu perkara yang barangkali membantu berbeza dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Jadi malam ini kita akan membincangkan beberapa kesan ataupun apakah kesan daripada penolakan ini, dan pada saya secara peribadi ini satu kekuatan bagi saya, oleh kerana saya telah pun menghujah bahawa kuasa Yang Tuan Agong untuk mengisytiharkan darurat ini adalah satu yang bersifat budi pijat, tetapi boleh ditolak, ya. Dan saya sebut dalam buku saya ini dan dalam tesis PhD saya juga, bahawa Yang Tuan Agong atas semangat demokrasi dan semak dan imbang atau rule of law dan sebagainya boleh menolak. Dan waktu itu sebenarnya pendapat saya itu agak tidak popular, dan ramai yang barangkali mempertikai ataupun meragui kemampuan Yang Tuan Agong, dan hari ini ternyata ia adalah sesuatu yang real. Dan seperti yang saya katakan sebelum ini, kalau kita melihat kes Kalam Ningkan pun sebenarnya mahkamah mengambil pendirian terbuka, ya, tidak mengatakan atau memutuskan bahawa tindakan ataupun keputusan ini boleh dilakukan ataupun perlu dilakukan secara nasihat atau sebaliknya. Jadi apa yang dipilih oleh Kebawah Duli Yang Tuan Agong hari ini ialah suatu perkara yang saya akan memberikan dimensi baru kepada pelaksanaan kuasa di bawah 150 itu, dan
Satu perkara yang sangat baik dari segi demokrasi, oleh kerana ini menunjukkan bahawa raja kita bukan puppet, bukan rubber stamp, dan dia ada peranan dan ada nilai tambah yang tersendiri. Saya ingin juga menekankan bahawa kuasa darurat ataupun isu ataupun perkara ini tidak ada di United Kingdom. Jadi Malaysia tidak ada tempat untuk merujuk ataupun mencari presiden di mana nak mengambil panduan. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah, yang berlaku hari ini adalah sesuatu yang original, yang real. Jadi sekali lagi tahniah kepada bawah duli tuanku oleh kerana mengambil satu pendekatan yang berani, dan ini saya fikir satu sejarah dunia, ya, di mana seorang raja berperbagaan menunjukkan kepada dunia bahawa ia boleh berfungsi dengan baik selaras dengan kehendak demokrasi. Satu lagi isu yang barangkali saya ingin sebut juga ialah soal pesanan ataupun ingatan ke bawah diri tuanku soal politicking, ya. Jadi saya ingin nak tengok dalam dictionary, dalam kamus kita, apa yang disebut sebagai politicking. Yang saya jumpa di sini ialah engaging in political discussion ataupun activity. Jadi saya yakin ke bawah diri tuanku merujuk kepada sesuatu yang negatif lah, ya. Dan begini menyebut soal disebut oleh istana soal mengganggu gugat kerajaan. Saya yakin kerajaan di sini bermaksud kepada maksud ataupun kerangka kerajaan keseluruhannya, bukan pentadbiran yang dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya. Sebab hari ini kita telah membaca beberapa kenyataan yang dikeluarkan selepas keputusan ataupun kenyataan istana tadi dikeluarkan, antaranya daripada Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Amanah, yang dikatakan atau dilaporkan sebagai meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan secara terhormat. Itu terpulanglah untuk dibincangkan, tetapi apa yang perlu sekarang ni dibincang ialah apakah kesan daripada segala segi lah mengenai darurat ini, nasihat ini, sebab ini kali pertama, ya, secara jelas, secara rasmi suatu nasihat kerajaan ditolak, dan ini satu perkara yang penting oleh kerana sebelum ini apa yang berlaku ialah penolakan permintaan atau nasihat di peringkat negeri, ya. Sekarang ini nampaknya politik Malaysia sudah berubah, dan ini satu perkara yang barangkali perlu dikaji, khususnya selepas 2018, di mana tidak seperti dahulu politik di peringkat nasional, seperti pelantikan Perdana Menteri, pembubaran Dewan dan darurat, itu perkara yang boleh kata boleh dijangka, diduga, ya. Jadi sekarang ini dengan apa yang berlaku ni, nampak bahawa apa yang dahulunya hanya berlaku di peringkat negeri boleh berlaku di peringkat pusat, termasuk undi tidak percaya, ya. Undi tak percaya telah pun berlaku di peringkat negeri tapi tak pernah berlaku di peringkat pusat. Jadi ini satu perkara yang barangkali boleh membuka ataupun menjadikan sistem politik kita lebih terbuka. Soal baik atau tidak baik itu soal yang barangkali boleh dibincangkan, dan saya rasa di sini ini soal yang harus ditentukan oleh para pemain, ya. Jadi kalau pemainnya tidak pandai menghargai kebebasan dan sebagainya, saya fikir itu soal yang lain lah. Tetapi sebagai demokrasi, nampaknya kita telah mencapai suatu tahap yang baru, iaitu tahap yang lebih terbuka dan bukan lagi yang boleh kita katakan sebagai demokrasi terpimpin dan sebagainya. Dari segi perlembagaan tidak ada apa-apa, oleh kerana seperti yang saya katakan tadi, dari segi undang-undang memang kedudukannya suatu yang terbuka, yang open, ya. Jadi tidak ada satu pandangan yang mutlak, yang absolut mengatakan bahawa dia mesti jalankan secara nasihat. Walaupun sebelum ini orang menggunakan perkara 40 itu, 41 dan sebagainya, untuk mengatakan Yang Bertuan Agong mesti bertindak mengikut nasihat. Tetapi
daripada apa yang telah pun kita perhatikan, ada dimensi-dimensi, ada sudut-sudut yang barangkali mereka yang berkata demikian tidak nampak ataupun tidak faham. Ya. Jadi mereka yang naif dari segi politik mungkin suka membawa pandangan sedemikian, tetapi kalau mereka yang faham dan sekarang ni jelas kelihatan, kalau nasihat itu datang daripada seorang yang kedudukannya belum pasti, ya, dan ini tidak sebut oleh perlembagaan. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai mereka yang prihatin kepada perlembagaan, harus juga memberikan ruang kepada keadaan di mana nasihat daripada kerajaan yang kukuh, yang tidak ada masalah dari segi mandat, mungkin incumbent ataupun mungkin agak kuat di pihak yang sana. Tetapi nasihat daripada sebuah kerajaan, seorang Perdana Menteri yang sokongan majoriti yang diragui, ada satu perkara yang lain, ya. Ataupun waktu dahulu lah, sebelum ini kita lihat kan kerajaan waktu itu menang pilihan raya dengan keadaan, dengan cara yang barangkali dipersoalkan, ya. Jadi itu pun satu perkara yang malangnya mahkamah tidak bersedia untuk ambil tahu, ya. Mahkamah sendiri menganggap bahawa kerajaan yang ada itu ya sah dan sebagainya, dan tidak ingin, tidak mahu go beyond that, ya, termasuk dalam soal perlembagaan ini pun, dan soal darurat ini pun. Jadi sekarang ini apa yang berlaku ialah telah memberikan suatu sisi ataupun suatu perspektif yang berbeza. Dan saya fikir ini satu perkembangan yang menarik, dan kita sebagai rakyat juga harus menggunakan ini untuk memastikan bahawa arah ataupun hala tuju yang kita ambil selepas ini sesuatu yang menguntungkan. Apa gunanya kebebasan, apa gunanya keterbukaan kalau kenyataan ataupun keadaan itu tidak digunakan dengan baik dan menimbulkan kekeliruan, huru-hara dan juga barangkali kebingungan. Itu bukan satu yang kita hendak, ya. Dan kita harus mengingati bahawa demokrasi dan kebebasan tidak semestinya sinonim dengan kemakmuran dan peraturan ataupun kestabilan, ya. Banyak negara yang telah pun melalui atau mengalami kacau bilau dan juga huru-hara ataupun ketidaktentuan ekoran daripada keadaan seperti itu. Jadi kita harapkan Malaysia dapat memastikan bahawa kebebasan dan demokrasi itu tidak menjurus kepada sesuatu yang bersifat tidak menentu, ya. Jadi itu dari segi perlembagaan saya menganggap tidak ada kesan yang jelas. Cuma ada yang bertanya, apakah ini bermakna bahawa Perdana Menteri mesti meletakkan jawatan? Dari segi perlembagaan ini tidak ada petunjuk yang jelas, ya. Sebab ini bukan keadaan di mana satu bil ataupun satu undang-undang belanjawan sebagai contoh ditolak. Kalau itu berlaku, memang itu satu perkara yang boleh diambil sebagai suatu petanda bahawa kerajaan yang ada kehilangan majoriti dan harus meletakkan jawatan. Tetapi ini soal sebuah kerajaan yang nasihatnya ditolak oleh Yang Tuan Agong, ya. Jadi apakah ini juga akan membawa ataupun menjurus kepada peletakan jawatan? Saya fikir ini satu persoalan yang terbuka juga, ya. Walaupun kita harus juga mengambil kira bahawa keadaan itu jadi sebegitu oleh kerana dia didahului oleh suatu senario politik yang tidak menentu. Oleh kerana 2 minggu sebelum ini persoalan majoriti telah pun berbangkit apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan atau mendakwa bahawa beliau mempunyai majoriti yang bukan sahaja cukup tetapi melebihi cukup nampaknya. Dan itu belum selesai lagi. Jadi selepas itu timbul soal darurat, ya, dan ahli politik setengahnya melihat bahawa langkah menasihatkan Yang Tuan Agong itu dilihat sebagai suatu cara ataupun emergency exit di pihak Pentadbiran Muhyiddin untuk mempertahankan dirinya, khususnya dalam keadaan mereka perlu meluluskan belanjawan tahun hadapan, ya. Jadi ini senario ataupun keadaan
situasi yang saya fikir tidak boleh dipisahkan daripada soalan tadi, ya. Seperti yang saya katakan tadi, dari segi undang-undang tidak ada petunjuk yang jelas mengenai perkara ini. Berbeza dengan kekalahan kerajaan dalam parlimen, dalam meluluskan undang-undang dan sebagainya, ya. Jadi ini satu perkara yang menarik saya fikir. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, dia timbul oleh kerana masalah majoriti telah pun dipersoalkan, ya. Jadi apakah cadangan ataupun seruan daripada Presiden amanah tadi sesuatu yang, ya, kuat dan sebagainya, dan kita tunggu apa yang berlaku selepas ini, sebab saya rasa public opinion sangat penting. Jadi walaupun saya katakan tadi ini kali pertama yang Tuan Agong menolak nasihat berhubung dengan perkara 150 darurat ini, kita harus ingat bahawa ini satu perkara yang berlaku dalam zaman yang di mana kita ada ataupun kita boleh bergantung ataupun dibantu oleh komunikasi yang canggih seperti sekarang. Jadi zaman dahulu tahun 69, tahun 77, tahun 68, 64 dan sebagainya itu tidak ada. Yang ada hanya media ataupun komunikasi kerajaan yang sudah pasti semuanya memberikan laporan ataupun pandangan kerajaan. Jadi rakyat tidak ada ataupun tidak tahu apa yang berlaku. Jadi sekarang ini saya fikir kecanggihan teknologi dan komunikasi dengan sendirinya, walaupun mungkin ramai tak sedar bahawa dia telah merubah kedudukan ataupun cara perlembagaan ini beroperasi. Jadi kalau dahulu maklumat tidak dapat ataupun sukar untuk dikongsi, sekarang ini boleh katakan kita boleh berkongsi dengan siapa saja dan dia tidak lagi dikawal seperti dahulu, ya. Kalau live pun sebagai contohnya, boleh live sendiri macam sekarang. Ini bukan satu yang rasmi, ini satu yang bersifat pribadi sebenarnya. Tetapi inilah yang berlaku, dan ini yang saya fikir membantu ataupun menyekat ataupun menyukarkan konspirasi dan sebagainya yang berlaku dahulu, ya. Jadi satu perkara, dan sebab itu walaupun mungkin ada yang melihat bahawa permintaan ataupun desakan letak jawatan tidak wajar, tetapi ini demokrasi, dan sekarang ini kita dibantu oleh multimedia, oleh media, oleh dunia komunikasi yang begitu canggih ini, ya. Dan tidak siapa yang boleh menolak. Dan saya katakan tadi soal politicking ini, kita mengambil kita akur dengan apa yang disebut oleh kenyataan oleh pihak istana tadi, melarang ataupun mengingatkan supaya tidak ada politik. Tapi politicking yang bagaimana? Kalau saya fikir politicking yang sah, yang mengizinkan proses perlembagaan ini berjalan dan berlaku, saya fikir ini bukan perkara yang salah, dan sebenarnya keseluruhan proses ini pun kita hendakkan supaya rakyat diperkasakan, dan sekarang ini nampaknya itu sudah berlaku. Jadi itu bukan politicking sebenarnya bahkan dia satu proses biasa pilihan raya yang di negara yang lain yang lebih advance, lebih maju demokrasinya tidak disekat. Jadi nampaknya kalau daripada sudut mereka yang melihat bahawa langkah untuk cuba mengisytiharkan darurat satu jalan keluar ataupun satu taktik politik sudah gagal. Jadi dia terpaksa balik kepada permainan biasa, ya. Dan inilah saya fikir satu perkara yang penting, dan saya rasa semua tahu, dan dalam keadaan COVID-19 ini kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang bertentangan ataupun membahayakan kita sendiri. Jadi dalam keadaan biasa sebagai contoh, apabila sudah berlaku seperti ini, saya rasa seruan untuk membubarkan dewan atau pilihan raya itu adalah satu option yang terbuka. Tetapi dengan adanya COVID-19, dan kita telah lihat apa yang berlaku di Sabah baru-baru ini dalam pilihan raya negeri,
Ini bukan lagi satu option ataupun satu jalan yang popular lagi. Bahkan sudah disebut, nanti tak silap saya, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mat Najib, Muhammad Najib, mencadangkan supaya batu sapi itu diberikan daripada warisan. Ini satu perkara yang menarik juga. Ya. Jadi saya melihat dengan penolakan nasihat untuk darurat ini, maka proses biasa demokrasi akan ataupun boleh berjalan. Sebab seperti yang saya katakan sebelum ini, SOP-nya sudah jelas ya ini, bahawa kalau ada seorang ahli parlimen mendakwa bahawa dia punya sokongan majoriti, maka the sitting prime minister harus melihat dirinya dalam cermin, dia ada atau tidak. Ya. Jadi sekarang ini kita kena tengoklah ada atau tidak, sebab kita tak ada masa untuk menangguhkan lagi, sebab bajet ataupun belanjawan perlu dikemukakan, dan saya pun tidak pasti apa yang akan berlaku ataupun perlu dipanggil kepada Menteri Besar dan Ketua Menteri. Yang tadi ada saya terima mesej, tak tahu betul atau tidak, itu sudah dibatalkan. Jadi mana satu yang betul kita pun tak tahu. Ada yang mengatakan bahawa PM Perdana Menteri sekarang duduk di rumah berfikir tak jawatan, menteri berkumpul di rumah dia. Saya tak tahu, saya sendiri tak tahu. Ini saya sebut saja, jangan salahkan saya cuma menyebut saja apa yang saya terima kan. Saya tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Cuma kalau dipanggil Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri pun atas sifat apa, sebab bukan semua kerajaan negeri itu di bawah Perikatan Nasional. Jadi kita pun tidak jelas ya. Kemudian datang cerita katakan dibatalkan, jadi mana satu betul kita tak tahu. Memang keadaan agak apa nama ini, agak keliru sekarang ini tentang perkara itu. Tapi saya fikir rakyat tidak keliru. Kita ada masih lagi boleh dalam keadaan sekarang ni boleh menjalankan aktiviti seperti biasa dengan syarat ada penjarakan sosial dan sebagainya, tidak perlu banyak keluar, dan kalau boleh jangan keluar kalau tak ada keperluan. Dan kita harus ingat kita masih ada negara dan kerajaan yang dipimpin di bawah Yang Tuan Agong ya. Masih lagi jangan kata tak ada kerajaan, tidak ya. Sebab tu saya katakan tadi, kerajaan dalam konteks yang lebih besar itu masih ada. Pentadbiran atau kerajaan yang ada itu barangkali yang dalam keadaan terumbang-ambing. Itu sebenarnya sebahagian saja. Perkhidmatan awam ada, termasuk anggota keselamatan ya, masih ada lagi. Jadi yang nak diganti, yang nak keluar masuk ini yang bahagian politik itu saja ya, pentadbiran itu saja. Perkhidmatan awam, yang termasuk keselamatan, raja-raja di peringkat negeri, Yang Tuan Agong peringkat pusat masih ada. Dan saya rasa media pun harus lebih bertanggungjawab lah untuk menerbitkan pangan yang bertanggungjawab. Sekarang ni ramai sangat pakar keluar, jadi macam-macam. Ada yang pelik pun ada kan. Jadi ramai sangat yang mengambil peluang untuk jadi popular sekarang. Jadi media akan harus tahulah. Ya, media perlu ada pertimbangan dan priority dia sendiri. Mungkin dia nak menonjolkan yang lebih handsome, yang lebih muda, tapi mana yang penting ialah pandangan itu pandangan yang sensible ya, masuk akal. Sebab saya melihat kadang-kadang media sendiri pun keliru lah. Tadi ada sedikit cerita tentang wartawan yang buat liputan di luar Istana Negara. So ditanya macam mana dia mengenali raja mana sampai, dia kata dia tengok plate number sebagainya. Tak ada yang sebut soal bendera, sebab semua raja termasuk Yang Tuan Agong ada bendera peribadi. Jadi takkanlah wartawan ni tak diberikan kursus protokol dan sebagainya. Jadi yang pertamanya, dia kalau ada kereta masuk dengan outriders, tengok bendera mana lah. Sultan Johor dengan bendera dia, Sultan Pahang, Sultan Selangor, Raja Perlis, Yang Tuan, ada semua kan. Jadi bukan soal plate, plate dia mungkin plate tak semestinya kalau J tu semua ini Entuan Johor kan. Jadi tak disebut soal panji-panji peribadi raja-raja itu kan. Jadi ini satu kadang-kadang kita tengok media pun tak begitu pasti, dan pihak pemilik dan juga pengurusan dan pimpinan media harus, saya fikir, melihat perkara ini supaya
maklumat dan juga pengarahan media itu jelas, ya. Bukan suka-suka begitu nak seronok-seronok aja main panggil sana pakar sini pakar entah apa bercakap kan, ini satu perkara juga. Jadi saya fikir itu, dan mungkin ada respon dan juga soalan pada kawan-kawan yang nak kita ada kongsikan. soalan YB daripada Cik Nur Hadi. Dia mendakwa bahawa Kabinet Berjumpa Agung hanya memberi satu cadangan dan tidak satu formal notis kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan darurat. Kalau benar-benar PM mahu darurat, adakah YDPA perlu akur dengan keputusan PM? Dia mengatakan bahawa itu hanya satu cadangan formal. Yang disebut oleh perlembagaan nasihat, dan nasihat ni boleh dinyatakan dalam bentuk juga, ya. Kalau di England, advice itu dipanggil sebagai order ataupun satu perintah, tapi apa yang kita faham ialah bahawasanya raja tidak semestinya mengikut nasihat itu, sebab itu dalam tradisi perlembagaan pun disebut the right to advise, the right to warn dan sebagainya. Maksudnya secara umum nasihat harus diikut ataupun dilaksanakan, tetapi kalau nasihat itu agak ganjil ataupun punya kesan yang besar, Yang Pertuan Agong boleh sama ada minta maklumat lebih ataupun menangguhkan. Dia tidak menolak serta-merta. Jadi soal hanya cadangan itu tak timbul, tak perlu di ini. Sebab kalau Yang Pertuan Agong, ya, merasakan bahawa perkara itu logikal, tidak berbahaya dan sebagainya, dan kebanyakannya selama ini pun saya rasa tidak ada contoh di mana kita dapat maklumat Yang Pertuan Agong menolak, ya. Jadi rasanya di sini oleh kerana isu ini besar, ya, ke peringkat boleh memberikan laluan kepada Parlimen untuk membuat undang-undang dalam hal-hal yang pada keadaan biasa tidak dibenarkan, boleh melanggar sekatan perlembagaan dan sebagainya, boleh mengambil tindakan tanpa undang-undang, tanpa ke Parlimen. Jadi ini mungkin perkara yang telah pun dibincangkan oleh Yang Pertuan Agong bersama dengan raja-raja Melayu yang lain, dan mengambil keputusan. Itu tidak perlu, maknanya menolaklah, secara bahasa ringkas mudah, menolak nasihat kerajaan untuk darurat, itu saja. Jadi bukan kerana prosedur apa-apa, tidak. Bukan di perlembagaan tidak mengatakan mesti ada laporan lengkap, tidak. Itu benda yang barangkali itu terpulang kepada Yang Pertuan Agong ataupun kerajaan yang ada. Kalau sesuatu benda tu memerlukan sesuatu yang terperinci, yang konkret, barangkali itu boleh. Tetapi kalau seperti ini, nampak jelas bahawa persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh khalayak, saya rasa tidak mustahil diambil kira. Jadi saya fikir bukan sangat soal tidak apa tadi tu, tapi maksudnya memang apa yang dicadangkan ataupun dinasihatkan tidak perlu. Jadi tuanku mengambil option atau keputusan, tak payah buat. Encik Wong Sang Hua dan juga saudara Wari Tan Muzi bertanyakan, adakah permintaan Yang di-Pertuan Agong untuk meluluskan belanjawan jika diingkar oleh mana-mana ahli parlimen membawa dia kepada terhaka kepada Yang di-Pertuan Agong, dan juga bolehkah mereka ahli parlimen mengusulkan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri kemudian meluluskan bajet? Yang pertamanya, soalan itu jawab mudah saja, sebab belanjawan ataupun rang undang atau money bill inilah bidang kuasa parlimen. Jadi apa yang disebut oleh baginda Yang Pertuan Agong ke bawah tuanku ialah satu anjuran, ya. Dan saya fikir semua faham, tuanku tahu apa yang dimaksudkan, dan ahli-ahli parlimen saya fikir
cukup bijaksana untuk memahami perkara itu, ya. Dan sebenarnya dia bergantung kepada majoriti yang ada, bukan? Sebab belanjawan kan perkara yang sangat detail. Cuma adalah beberapa barangkali tonggak ataupun tema belanjawan yang diputuskan oleh orang politik, tapi kebiasaannya satu benda yang telah pun disediakan oleh kaki tangan awam, dan saya fikir bukan isu besar di situ. Jadi tak timbullah soal derhaka dan sebagainya, ya. Tapi sebagai ketua negara, baginda wajar mengingatkan supaya janganlah sampai ke peringkat berpolitik sampai benda yang tak logik atau tak wajar pun diminta, ya. Kemudian yang satu lagi soal undi tak percaya. Ya, bila-bila masa. Jadi saya fikir ini juga, insiden ini memberikan satu signal kepada Speaker Dewan Rakyat supaya memberikan keutamaan kepada usul itu, ya. Bukan usul kerajaan, sebab seperti yang disebut oleh Datuk Ngei Koham, saya setuju dengan beliau bahawa apa gunanya bincang soal urusan kerajaan kalau kerajaan itu pun tak diketahui boleh kekal atau tidak. Ya, jadi saya fikir speaker harus mengambil kira masalah ini dan tidak dilihat sebagai mempertahankan kerajaan yang ada, sebab speaker dan parlimen harus menunjukkan ataupun perlu tegas bahawa dia bukan sebahagian daripada kerajaan. Dia adalah di bawah doktrin pengasihan kuasa. Berbeza. Dia Dewan Perundangan, dia bukan eksekutif. Jadi saya harap speaker mengambil maklum perkara ini dan tidak mengeluarkan kenyataan yang seolah-olah akan mempertahankan kerajaan yang ada. Ini tidak wajar berlaku. Ada pertanyaan daripada Syed Mahathir dan juga Amir Mokhtar. Apakah kesan maruah Perdana Menteri bila nasihat beliau telah tidak diterima oleh Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong? Itu jelaslah kot. Saya pun tak perlu ulang kan. Apabila nasihat ditolak ini, dia bukan soal satu isu semata-mata, tetapi yang menjadi perkara ataupun pertimbangan penting sekali ialah isunya besar, darurat besar. Jadi kelihatannya bahawa dia sudah seolah-olah ditolak oleh Yang Pertuan Agong, dan ini tafsiran kita lah, bukan maknanya kita tidak boleh mengatakan ini pandangan Yang Pertuan Agong kan. Ini pandangan kita, bacaan politik kita, dan saya fikir itu yang saya fikir agak menasabah untuk dikatakan. Dan daripada awal lagi sudah disebutkan bahawa langkah untuk memohon perizinan darurat ini pun sudah tidak betul. Jadi dengan kata lain, dengan pandangan rakyat yang majoritinya daripada tinjauan yang dibuat tidak menyetujui dengan penolakan ini, dan penolakan ini dibuat secara barangkali telus, ya. Bukan Yang Pertuan Agong duduk sorang-sorang, dia berbincang dengan raja-raja Melayu yang lain dalam Majlis Raja-Raja, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang disyaratkan. Ini satu perkara yang menarik lagi. Dia tidak disyaratkan oleh perlembagaan. Maknanya Yang Pertuan Agong boleh buat sendiri, tapi baginda mengambil pendekatan bahawa dia nak bincang, nak tahu pandangan raja-raja yang lain, dan saya fikir ini sangat baik, sangat wajar, dan nampaknya mereka sependapat dengan Kebawah Duli yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong untuk say no to that. Jadi mungkin saya boleh setuju dengan soalan itulah. Pertanyaan daripada Saifullah Ahmad. Apakah Perdana Menteri mempunyai ruang untuk mencabar keputusan Yang di-Pertuan Agong menolak pengisytiharan darurat, dicabar di mahkamah ataupun membuat rayuan? Tak ada. Seperti yang saya sebutkan tadi, mahkamah dalam kes Stephen Galong Ningkan pun tidak membuat ketetapan atau keputusan yang jelas sama ada isu darurat ini perlu diputuskan dengan nasihat, tanpa nasihat, ataupun melawan nasihat. Jadi terbuka. Jadi apa yang dibuat oleh Yang Pertuan Agong tidak boleh dicabar oleh sesiapa di mahkamah atau oleh Perdana Menteri, ya. Kemudian sama juga dengan hal lain yang saya nak sebut soal apa yang dibangkitkan ataupun yang berbangkit sebelum ini, soal pengampunan sama juga. Jadi tindakan Yang Pertuan Agong tidak boleh dicabar di mahkamah, ya. Ada orang kata
ataupun bertanya macam mana dengan mahkamah khas, itu soal pribadi kalau dia langgar orang ataupun tak payah hutang dan sebagainya. Tapi soal-soal yang rasmi tidak boleh dicabar. Jadi habis kat situ lah. Tolak habislah. Tak boleh cabar lagi lah. Ada juga, ini bukan pertanyaan dalam Facebook, ada pertanyaan di dalam WhatsApp mengatakan bahawa permohonan perintah darurat ini berasaskan COVID-19, tetapi tidak kelihatan Ketua Pengarah Kesihatan maupun Ketua Pengarah Perumahan atau KSU dan Pengarah Jabatan Berkenaan dengan Kesihatan dilihat bersama dengan Kabinet atau memberi taklimat kepada Kabinet. Juga tidak menyertai rombongan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Maka agak keliru di sini, adakah darurat ini berasaskan COVID-19? Pada amnya, kita sebagai negara yang juga di bawah World Health Organization, ahli World Health Organization, sudah tentunya kita mendapat pandangan daripada World Health Organization Asia Pacific Region atau dunia. Jadi di sini bukan soal perlembagaan, nampaknya tata kelola dan pengurusan negara didapati amat janggal, dan cadangan darurat itu dikatakan datangnya daripada Menteri Ekonomi, bukan daripada Menteri Kesihatan. Jadi boleh Doktor komen sikit? Saya rasa Yang di-Pertuan Agong telah mendapat pandangan daripada semua pakar-pakar yang berkaitan, sebab itu dia pengambil masa sampai 3-4 hari. Tapi Kabinet, adakah amalan ini menjadi amalan tata kelola? Sebab doktor sendiri adalah dulu esko kerajaan, faham akan pentadbiran negeri itu lebih kurang juga pentadbiran negara dalam kesihatan dalam sekitar. Boleh komen sedikit? Saya nampak ada kelibat Ketua Pengarah semalam sewaktu mesyuarat Kabinet. Selain daripada Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Polis Negara, yang saya fikir wajar menyertai perbincangan itu. Dan kalau kita tengok kenyataan Istana Negara tadi pun, Yang Pertuan Agong telah menzahirkan bahawa apa yang dilakukan sudah memadai dan tidak memerlukan darurat. Jadi saya fikir pertimbangan itu telah pun diambil kira. Jadi yang penting tuanku akur bahawa langkah-langkah yang telah pun diambil sesuai dan memadai untuk menangani isu COVID-19 ini. Maka apa yang penting ialah bahawa apakah satu tindakan di bawah perkara 150 diperlukan. Ya, itu yang penting, sebab seperti yang telah pun kita sebutkan sebelum ini semalam kemarin dalam FB kemarin, bahawa perkara 150 ini tidak perlu oleh kerana apa yang berlaku sekarang sudah cukup ditangani dengan langkah-langkah biasa di bawah undang-undang yang ada. Saya fikir itu sudah memadai, dan saya fikir Kebawahduli Tuanku telah pun dimaklumkan, dan seperti yang kita semua tahu, Kebawahduli Tuanku memang memberikan perhatian yang agak rutin, ya, memberikan sarapan, Kentucky dan sebagainya, turun padang. Jadi Baginda tahulah apa yang berlaku, ya. Dan saya yakin dari semasa ke semasa telah pun ditaklimatkan pada tuanku. Jadi tak perlulah sekarang hari ini nak bincang hal itu, oleh kerana yang lebih besar ialah soal 150 tu, darurat di bawah 150. Perlukah itu di-invoke untuk COVID yang seperti yang kita tahu, pihak tuanku dengan Jantan Istana Negara tadi tidak perlu. Jadi saya fikir itu bukan soal yang besar lah, tapi telah pun ditangani, dan
Saya yakin dengan apa yang disebut oleh Istana Negara, dia tidak akan memberikan kesan yang negatif. Sebab itu Tuanku juga menyebut soal perlunya belanjawan 2021 diluluskan bagi menangani COVID-19, dan saya fikir ini jelas bahawa Baginda akur dengan apa yang dibangkitkan tadi. Legitimasi, kalau masih juga PM berkeras untuk mengadakan darurat, bermakna dia telah mengingkar keputusan yang di Pertuan Agong lah. Tak boleh sebab kalau dah Agong dah kata no, dia tak boleh dibuat. Dan tidak ada siapa yang akan akur ataupun jalankan perintah Perdana Menteri, sebab yang darurat ini atas nama yang Pertuan Agong, bukan atas nama Perdana Menteri. Mungkin ada yang teringat tahun 83 Dr. Mahathir pernah cuba pindah perlembagaan dengan menggantikan yang Pertuan Agong dengan Perdana Menteri, yang telah pun ditolak oleh Majlis Raja-Raja sebab itu mengambil kuasa yang Pertuan Agong. Jadi soalan ni jelas bagai terlupa dengan perkara itu. Jadi sudah ditolak, tak boleh dah, tak ada darurat lah, maknanya dan nanti tak boleh buat apa. Sebab jelas semua tahu dah, dan kalau dia buat juga dia jadi orang gila lah. Tak boleh lah, tak boleh buat. Sebab darurat atas nama yang Pertuan Agong, bukan atas nama Perdana Menteri. Saya terima 4 soalan mengenai akuan bersumpah sokongan MP kepada Pakatan Harapan ataupun Dr. Seri Anwar Ibrahim. Jadi mahu tidak mahu, walaupun ia tidak berkaitan sangat dengan perbincangan hari ini, kalau boleh komen sedikit, pasal banyak sangat soalan bertanya berkenaan dengan SD dia. Kenapa Anwar ni tidak diselesaikan SD dia? Kenapa perkara ini tidak ditangani? Menjadi tanda tanya rakyat. Cadangan saya barangkali, oleh kerana timbul soalan ini, cadangan saya lah kepada ahli-ahli parlimen yang saya yakin mengutamakan kepentingan negara dan mereka nak ke depan untuk selesaikan masalah. Jangan bersembunyi lagi lah. Jadi kita boleh tahu masalah sekarang ni, saya fikir kita akur dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar, kita akur dengan Yang Tuan Agong. Mereka tidak boleh mendedahkan berapa orang, siapa. Jadi saya fikir Malaysia ni selamat dan kita bukan negara koboi. Jadi ahli parlimen yang sokong, yang hendakkan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, ke depan lah, itu saja. Kalau besok di mana-mana boleh buat FB Live masing-masing, ahli parlimen YB ini masing-masing buat FB Live mengatakan saya sokong Datuk Seri Anwar, sila ke depan. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah dengan segera. Dan saya fikir kalau sudah melepasi 112, saya yakin Tan Sri Muhyiddin juga seorang yang bermaruah, takkan tunggu lama lagi dah, dan masalah ni akan selesai. Tapi selagi ahli parlimen ni masih lagi bersikap talam dua muka, susahlah, ya. Jadi saya menyeru kepada ahli parlimen tadi untuk sendiri keluar. Apa nak ditakutkan? Maknanya kalau dia daripada parti yang sebelah sana ataupun apa pun bebas ke macam mana, beritahu kenapa dia nak sokong Datuk Seri Anwar. Sebab kita nak selesaikan masalah. Kita tak mahu ahli politik ini. Dan ini saya fikir yang dimaksudkan oleh kepala tuanku tadi, maksudnya ahli politik jangan berpolitik, jangan politiki. Maknanya nak hide and seek, nak sembunyi lagi. Sudahlah, masa sudah habis. Kita dalam kecemasan sekarang. Ke depanlah dan beranilah ambil risiko. Umpamanya kalau daripada sebelah sana menyeberang. Apa sebab menyeberang? Mengutamakan kepentingan negara, kebajikan rakyat, COVID-19. Saya sokong Paul Dickson sebagai contoh. Datang ke depan, jadi mudah. Jadi kita boleh mengambil atau mengurangkan beban yang ditanggung oleh Paul Dickson tadi supaya masalah ini selesai. Sebab saya akur dengan apa yang beliau terpaksa tanggung. Dia tidak memendedahkan ataupun menyebut apa sebab ini akan jadi masalah. Jadi kalau orang batang tubuh itu sendiri yang mengaku ke depan, yang 92 daripada Pakatan Harapan, itu tak masalah lah. Yang lain tu, daripada Sabah ke, daripada Sarawak ke, ataupun kalau daripada Sabah sebagai contoh, kenapa tidak
apa nama Datuk Seri Presiden warisan tu isytihar terus kan. Jadi senang kita campurkan, ataupun daripada Sarawak ke, ataupun daripada UMNO ke, ataupun kumpulan UMNO ke, apa masalahnya? Jadi dia tak akan hilang kursi parlimen dia. Dan saya fikir keberanian dan kejujuran ini perlu, sebab kita tak ada masa untuk orang kata berteka-teki lagi lah. Jadi saya fikir sekarang ini pada saya yang jelasnya ialah bahawa ahli-ahli parlimen tadi itu yang berapa sekitar 20 orang, 30 orang agaknya, ataupun 30 orang lah kalau kita ambil 92 sebagai fixed deposit ataupun modal yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada. Dia yang selebih itu, ya, tak kira lah yang asal ke, nasi tambah ke depan lah bersalahnya. Jadi saya fikir kalau ada seorang mula, yang lain akan ikut, ya. Tapi pembangkang kan ada lah, takkan semua nak masuk kerajaan kan. Jadi seruan YB ialah berpolitiklah secara amanah, terus terang, jangan lagi helah, tipu daya, dan juga orang kata makan dua kolam. Sebenarnya switching, saya tak salah setakat yang ada sekarang ni perlembagaan mengizinkan. Sebab itu dia sebut Perdana Menteri yang hilang sokongan majoriti, maknanya dia izinkan lah, maknanya apa ni, tukar parti diizinkan sekarang ini. Jadi tak salah, apa yang takutnya. Demi menyelesaikan kemelut, betul. Kemelut politik terkini. Saya rasa saya ada soalan terakhir bagi untuk hari ini, pasal kita dah dekat 1 jam berbicara. Soalan yang terakhir lah, apa kesannya Akta 150 ini bila ada kali menjadi presiden kali ini? Apa kesannya di masa hadapan? Perkara 150 sebenarnya, perkara 1 Artikel 150 ini memang sudah wujud lama dah, daripada sejak merdeka lagi. Jadi telah digunakan beberapa kali, ya, seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Jadi sekarang ini apa yang penting hari ini ialah bahawa dia tidak boleh disalahgunakan. Dan sekali lagi kita menzahirkan pernyataan junjung kasih kita kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu kerana mengambil sikap yang berani, dan ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri tidak boleh sesuka hati menggunakan peruntukan darurat ini untuk perkara yang tidak perlu, terutamanya kalau benda itu boleh dilihat sebagai menyelamatkan politik masing-masing. Ya, terima kasih. Jadi rakan-rakan sekalian, rasanya kita telah pun meneliti dan melihat pelbagai sisi daripada isu darurat yang telah diputuskan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong malam petang tadi. Dan kita harapkan selepas ini kita akan terus dapat bekerja dalam suatu saf yang kukuh dan menangani masalah COVID-19 ini dan ketidaktentuan yang berlaku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.